Pembentang pertama Muhammad Hamizan, pembentang kedua Nur Azlina N. binti Siddiq, pembentang ketiga Elton John Rabb. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tadbir urus negara. Perkara yang pertama ialah definisi tadbir urus dan definisi tadbir urus baik. Definisi tadbir urus: tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketelusan dan accountability dalam pengurusan pentadbiran. Manakala definisi tadbir urus baik ialah cara melaksanakan tanggungjawab secara telus, beraccountability, berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil. Perkara yang seterusnya ialah kepentingan tadbir urus. Kepentingan tadbir urus baik yang pertama ialah memperkasa daya saing negara dengan cara meningkatkan kompetensi dan produktiviti pekerja dan meningkatkan pembangunan bakat dan kepakaran. Yang kedua ialah menjana potensi insan bagi memperkasakan prestasi perkhidmatan. Langkahnya, mengamalkan pengurusan model insan dalam aspek pemilihan, pembangunan, pengurusan personal bagi melahirkan tenaga kerja yang berupaya memenuhi cabaran abad ke-21. Kepentingan yang ketiga, menerajui transformasi perkhidmatan. Pemodenan dalam sektor perkhidmatan penting bagi memastikan hasrat organisasi tercapai. Kepimpinan atasan perlu mempunyai wawasan dan hala tuju yang lebih jelas. Sekarang kita akan masuk dalam bahagian kesan tadbir urus baik. Kesan tadbir urus baik yang pertama, meningkatkan prestasi perkhidmatan kerajaan. Dapat mewujudkan prosedur kerja yang lebih jelas dan perkhidmatan kerajaan yang lebih efisien, profesional dan cemerlang. Kesan yang kedua, memudahkan urusan orang ramai. Rakyat lebih senang berurusan dengan jabatan kerajaan dengan mempercepatkan prosedur sesuatu urusan seperti penggunaan ICT. Kesan yang ketiga ialah meningkatkan ekonomi negara. Mengurangkan kos penyelenggaraan, meningkatkan produktiviti dan pentadbiran yang telus tiada unsur rasuah. Perkara seterusnya, daya saing negara. Faktor yang mempengaruhi daya saing negara. Faktor yang pertama ialah prestasi ekonomi. Kedua, kecekapan kerajaan. Ketiga, kecekapan perniagaan. Keempat, kemudahan infrastruktur. Kelima, peluang yang wujud. Keenam, dasar yang dijalankan kerajaan. Langkah meningkatkan daya saing negara. Yang pertama, memberi pertimbangan kepada manfaat daripada tenaga kerja yang berada di dalam dan di luar Malaysia. Yang kedua, mengkaji semula sistem pendidikan secara berterusan dan ditambah baik. Ketiga, memupuk graduan yang berbakat, cemerlang dan berkemahiran. Keempat, memperkukuhkan sektor swasta. Kelima, mengenal pasti polisi yang telah berjaya dicapai. Punca yang menjejaskan daya saing negara. Punca yang pertama, kurang pengetahuan. Kesannya, rendah produktiviti dan kurang inovatif dan kreatif. Punca kedua, gaji rendah, kurang motivasi pekerja, dapat menjejaskan prestasi kerja mereka. Punca yang ketiga, teknologi rendah, pengeluaran terhad dan masa kerja yang panjang. Punca yang keempat, sistem penyampaian yang lemah. Karena birokrasi di setengah jabatan dapat menyebabkan mereka tidak mesra pelanggan. Punca yang terakhir, kegawatan politik dalam dan luar negara. Ketidakstabilan politik dapat menjejaskan aktiviti negara seperti ekonomi. Cabaran-cabaran dalam tadbir urus negara, sistem penyampaian khidmat awam, integriti, pembangunan model insan, dan teknologi maklumat. Definisi sistem penyampaian khidmat awam. Di Malaysia, bahagian 10 perkara 132 hingga 148 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memperuntukkan berkenaan perihal perkhidmatan awam yang mana menurut perkara 132 dalam kurungan 1, perkhidmatan awam adalah seperti angkatan tentera, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam persekutuan, pasukan polis, perkhidmatan awam bersama yang disebut dalam perkara 133,
perkhidmatan awam setiap negeri dan perkhidmatan pendidikan. Pertama, ketidakseragaman dalam konteks pelaksanaan polisi dan prosedur kerja. Ketidakseragaman polisi dan prosedur kerja akan mengakibatkan pelaksanaan berselaru. Pelaksanaan yang berselaru dalam tadbir urus akan membina imej negatif dalam kalangan rakyat. Ketidakseragaman polisi dan prosedur akan mengakibatkan pelaksanaan penyampaian khidmat awam lambat dan menyusahkan pelanggan. Kelambatan ini berlaku mungkin disebabkan pihak pelaksana yang mungkin keliru, tidak jelas dengan tugasan dan bidang kerja sehingga menjejaskan sistem penyampaian. Yang kedua, karena birokrasi. Karena birokrasi akan merencatkan kelancaran prosedur kerja, urusan dengan pelanggan mengambil masa atau tempo yang lama, hal ini banyak membuang masa pelanggan. Layanan yang kurang mesra pelanggan dan hal ini banyak membuang masa pelanggan untuk mendapatkan sesuatu kelulusan projek. Situasi ini akan meningkatkan lagi sentimen negatif terhadap tadbir awam. Definisi integriti. Jujur, tata susila yang tinggi dan bertanggung jawab. Yang pertama, sistem dan prosedur. Kelemahan sistem prosedur dan garis panduan dalam melaksanakan tugas boleh menjejaskan integriti organisasi. Misalnya, jika kurang ketulusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam, seperti urusan tender mungkin akan menyebabkan tender tersebut diperolehi pihak yang tidak berkelayakan. Pengetesan secara terpilih dan tidak berkesan akan memburukkan lagi keadaan. Yang kedua, struktur dan institusi. Merupakan komponen penting dalam menjamin kelancaran pentadbiran kerajaan, swasta dan masyarakat umum. Struktur sebuah organisasi perlu kemas, terfokus serta mempunyai matlamat yang jelas dan munasabah. Misalnya, jika kurang koordinasi akan menyebabkan pembaziran dan tugas yang dilaksanakan tidak sempurna. Selain itu, pengabaian tanggungjawab dan tidak diselaraskan dengan sempurna akan gagal mencapai matlamatnya. Seterusnya, menyediakan pembangunan modal insan. Hal ini karena globalisasi menuntut pengetahuan, kecekapan dan jati diri dalam melaksanakan keputusan. Persediaan untuk melaksanakan inovasi dalam perkhidmatan perlulah berkesesuaian antara nilai dan budaya masyarakat dalam menguasai persaingan global. Selain itu, kerajaan dan masyarakat sentiasa terdedah dengan pelbagai ancaman negatif seperti penggodam laman web kerajaan, pencurian data peribadi dan seumpamanya. Integriti dan ketulusan turut teruji tatkala berhadapan dengan persaingan. Kerajaan haruslah mengambil langkah yang berikut, mempergiatkan usaha menarik bakat dalam kalangan rakyat melalui penebuan talent corporation bagi menambah pekerja berbakat dan berkualiti serta menggalakkan kepulangan pakar tempatan yang telah berhijrah supaya berkhidmat di tanah air. Selain itu, memperluaskan akses pendidikan. Mendepani pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan telekomunikasi berkembang dengan pesat. Pelbagai peranti dan aplikasi termasuk laman web sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan blog berkembang pesat. Digunakan dalam tujuan termasuk perniagaan.com atau e-dagang, yaitu perniagaan secara atas talian. Hampir semua perniaga yang berjaya kini menggunakan ICT dalam urusan harian dan aktiviti perniagaan semakin berkembang dan mudah melintas sempadan. Perniaga dan pembeli hanya bertemu dan melakukan transaksi secara maya. Kerajaan juga menyediakan perkhidmatan yang banyak mendatangkan keuntungan kepada negara. Selain itu, kerajaan dapat mengurangkan kos pengurusan, tetapi memperoleh banyak pendapatan. Sejajar dengan itu, kerajaan menambah baik dasar telekomunikasi negara, sentiasa menyokong dasar langit terbuka dan menggalakkan operator telekomunikasi meningkat mutu berhikmat. Walau bagaimanapun, kerajaan turut berhati-hati dengan kemudahan ini, karena boleh mencetuskan pelbagai kesan buruk, khasnya berlaku amalan menghasut, menyemai propaganda negatif dan boleh mencetuskan kegelisahan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Selain itu, kerajaan berusaha meningkatkan kemahiran kaki tangan awam dengan penggunaan ICT dan menggalakkan inovasi ini. Kerajaan perlu memantau bersama Suruhan Jaya Komunikasi
Multimedia Malaysia bagi memastikan kemajuan ICT mendatangkan manfaat kepada semua.